Wanita hari ini. 28 Disember 2021, hari Selasa. 3 hari saja lagi Sudi nak masuk tahun baru 2022. Anda dah bersedia ke belum? Okey, apa pun hari ini anda bersama dengan saya Hawa Rizwana dan juga Sugita. Kami harapkan anda semua dalam keadaan yang positif, dalam keadaan yang kuat dari segi mental dan juga fizikalnya. Awak dah bersedia belum untuk memasuki tahun 2022? Bersedia kot. Bersedia. Okey, baik. Apa pun Sugi okey? Saya okey. Saya sangat okey. Harap-harap tahun yang akan datang memberikan orang kata sinar yang baharulah untuk kita semua kan. Baik, seperti biasa di WHI kami ingin berkongsi bersama dengan anda sedikit update berkaitan dengan perkembangan terkini banjir dan juga peringatan untuk mengikut SOP. Kalau kita lihat semalam Hawa, dekat rumah saya hujan. Petang-petang hujan. Saya pun agak orang kata risau. Saya berharap yang hujan tak lebat dan telah berhenti. Tetapi hujan lebat itu telah menyebabkan banjir kilat di Kajang seperti mana yang anda pun tahu di beberapa kawasan di Kajang termasuklah apartmen Jin Court di bandar Sungai Long dan juga Taman Lembah Mewah. Jadi kami berharap anda yang berada di Kajang semuanya dalam keadaan yang bersedialah sekarang. Manalah kita tahu kan ada air, keadaan menjadi teruk. Kita harapkan yang terbaik buat semua orang tetapi jangan leka ambil persediaan yang perlu diambil lah. Betul. Apa pun kita kena sentiasa peka dengan perkembangan terkini kan. Kita kalau sebelum nak ke mana-mana pastikan kita tengok dulu aplikasi ataupun laman web Met Malaysia dan sebagainya sebelum merancang perjalanan. Betul. Dan bila hujan berterusan ni Sugi yang kita bimbangkan tentang tanah runtuh juga. Kalau selain daripada itu sebelum tu kita nak kongsikan tentang ramalan cuaca signifikan dari 28 Disember hari ini sehingga 3 Januari 2021. Hujan berterusan di timur Sabah sehingga 2 Januari 2022 dan juga barat Sarawak pada 29 hingga 31 Disember. Okey, dan perhatian kepada anda yang berada di Johor, Pahang, Terengganu dan Kelantan. Hujan berterusan 30 Disember hingga 3 Januari 2022. Baik, jadi kita perlu mengambil serius amaran-amaran ini supaya kita belajar pada apa yang telah berlaku tempoh hari kan. Baik, juga seperti yang Hawa katakan apabila hujan lebat ada sesetengah kawasan menjadi hotspot tanah runtuh antaranya di Selangor Bukit Antarabangsa dan juga Sungai Penchala, Pahang Cameron Highlands, Genting Paris di Negeri Sembilan, Gunung Jerai di Kedah, 30 kawasan di Pulau Pinang, Bukit Canada Miri, Kapit, Santubong di Sarawak dan juga beberapa kawasan di Sabah termasuklah Sandakan, Kota Kinabalu. Jadi di mana jua anda berada, utamakan keselamatan anda dan juga orang-orang yang tersayang. Ya, betul tu, sebab ada kali ini bukan saja untuk memandu dari satu destinasi ke destinasi lain. Kalau nak pergi beriadah pun kena berhati-hati, kena tengok dulu keadaan cuaca. Keselamatan tu yang penting. Betul. Dan seperti biasa hari ini hari Selasa pastinya anda pun sudah tahu seperti mana yang anda lihat di depan ni ada beberapa menu yang telah pun disediakan untuk dikongsikan bersama dengan anda. Tapi sebelum itu kita bersama dengan Mami Hana dalam segmen Tajaan. Silakan. Pernah tak kita rasa macam ada something dekat rumah? Rasa macam ada yang duk memerhati. Tapi kadang tu okey je. Cuma malam anak selalu meragam. Bukan nak cakap yang rumah kita ni ada gangguan. Tak. Cuma mungkin rumah kita ni kurang cahaya. Bila rumah kita kurang cahaya, takut rumah kita ni dianggap seperti tapak perkuburan. Na'udzubillah. Rasulullah SAW ada bersabda dalam satu hadis sahih. Jangan jadikan rumah kita seperti tapak perkuburan. Dan kenalah baca surah Al-Baqarah setiap malam. Jadi kalau kata kita nak elakkan gangguan tu, kita kena bacalah surah Al-Baqarah. Kalau kata kita tak mampu nak baca, boleh kita gunakan Islami audio ni. Sebab dalam ni ada surah Al-Baqarah dan juga surah-surah lain. Okey, bukan tak boleh guna telefon, tapi telefon ni ada radiasi. Radiasi ni kalau boleh kita nak elakkan dalam penggunaan yang banyak. Sebab radiasi boleh menyebabkan kanser. Dalam Islami audio ni juga, kita ada zikir, nasyid dan juga selawat. Jadi anak akan mudah menghafal. Sekarang kita ada promosi year end sale. Harga sekarang harga asal RM239 tapi sekarang tinggal RM99 sahaja termasuk postage. Dan kita buka hanya untuk 100 orang yang terawal sahaja. Boleh terus klik nombor yang tertera dekat
TV. Okey, dapatkan sekarang, terus hubungi kami sekarang. Terus hubungi kami sekarang dengan harga RM99 sahaja. Okey, itu dia segmen Tajaan bersama dengan Mami Hana. Okey, Sugi ada macam-macam depan kita ni. Awak ni suka asam pedas ke macam mana? Saya suka. Sugi? Okay. Saya suka walaupun saya tak makan ikan ataupun yang depan ni lah gearbox ni. Tapi saya suka asam pedas dan hari ini istimewanya kami nak kongsikan bersama dengan anda beberapa menu termasuklah asam pedas jenahak claypot depan hawa tu. Nampak bendy tu, nampak crunchy sangat. Tapi saya rasa perhatian pun dekat ini dekat juga asam ni. pedas gearbox. Ada macam-macam. Dan sebelah ni ada burasak yang dengar kabarnya makan dengan asam pedas juga. Asam pedas sedap katanya. Baik, dan kalau anda di rumah suka, anda peminat asam pedas, cepat-cepat ke laman Facebook kami, kongsikan asam pedas mana satu yang menjadi pilihan anda. Dan kalau anda pernah mencuba burasak bersama dengan asam pedas, kongsikan pengalaman anda makan ni. Katanya sedap kalau makan asam pedas dan juga sambal tumis. Ada orang makan dengan roti canai juga tahu. Oh, ya ke? Wow. Semuanya mengenai asam pedas di WHI hari ini. Kita nak berehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Saya adalah peminat setia asam pedas. Tak kira lah asam pedas daripada Melaka ke, daripada Johor ke. Kalau macam asam pedas daripada Melaka, kuah dia lebih cair sedikit menggunakan daun limau purut. Kalau asam pedas daripada Johor, kuah dia lebih pekat dan dia menggunakan daun kesum. Pendapat saya lebih gemar kepada asam pedas yang ikannya digoreng dahulu. Sebab itu adalah resepi tradisi keluarga saya. Rasa dia lazat, enak. Ikan dah sebati dengan rasa-rasa kunyit tu semua. Lebih sedap. Asam pedas yang paling popular lah dekat Malaysia, asam pedas Johor dan juga Melaka lah. Bagi saya, yang makan asam pedas Melaka dengan Johor ni, dua-dua saya dah pernah makan. Macam asam pedas Johor, dia ada kuah dia lebih pekat lah berbanding Melaka. Mana Melaka ni kuah dia lebih cair. Saya suka asam pedas yang jenis cair. Yang jenis ni memang orang kata apa, sebelah utara je ada. Dia gunakan bahan-bahan dia seperti bunga kantan, daun kesum. Belah sini kita panggil daun cenohom. Jadi letak ikan kat dalam tu sebab asam pedas Penang memang pakai ikan. Ikan tu jenis-jenis ikan tu pulang lah. Ikan jenis macam mana kan. Kuah dia cair dalam bentuk dia macam singgang lebih kurang macam tu. Ini sebab dia kata apa, satu lagi bahan-bahan dia ni memang bahan-bahan kesihatan lah kan. Dah ada bawang, dah ada daun kesum ataupun cenohom ni. Terima kasih kepada anda yang masih terus menonton WHI hari ini dan pastinya untuk hari ini kita nak tahu apa resepi pelbagai masakan asam pedas hari ini. Okey, ada macam-macam yang kami sediakan untuk anda. Kita mulakan dulu hari ini dengan asam pedas claypot. Bersama saya hari ini ialah Zul Hilmi Musin, pemilik asam pedas claypot Balakong. Terima kasih kerana bersama kita ya. Ya, betul. Terima kasih. Hilmi kan panggil. Saya. Okey. Apa bezanya asam pedas claypot ni berbanding dengan asam pedas lain? So contohnya kalau macam kita masak dalam claypot ni, so dia punya bau tu still maintain. So dia punya panas pun still maintain. So bila customer makan sampai berpeluh-peluh. Sampai berpeluh-peluh. Okey, itu yang kita nak semasa asam pedas tu. Okey, lagi satu Helmi. Ini asam pedas Melaka ke, Johor ke? Yang ni asam pedas ni, resepi ni kami daripada Melaka lah. Daripada Melaka. So kami popularkan asam pedas daripada Melaka. Okey, sambil masak tu kan. Kalau boleh kongsikan dengan penonton jugalah apa sebenarnya keistimewaan asam pedas Melaka ni dan beza dengan asam pedas Melaka, contohnya dia lebih pedas, pekat dan bahannya contohnya macam rempah biji ni kita guna. So dia kalau macam muar punya style dia lebih cair. Oh, muar cair sikit Betul. Okey. Tadi Helmi dah pun tumis bawang putih, bawang besar. Sekarang ni nak masukkan paste pula ya? Kita masuk dia punya paste. Okay. Kalau paste ni nak buat sendiri macam mana? Kalau buat sendiri, kita akan blend dia punya, ni bahan-bahan dia. Okay. So kita ada cili kering, kita ada bawang merah, bawang putih, halia, lengkuas, sedikit sambal belacan. Dan kita blend dia semua dan kita tumis.
So last kali bila dia dah garing memang tunggu agak lama sikit sebab kita nak garingkan Nak cili tu. dapatkan yang ni lah Ya, lama betul. sikit. Okey. Kemudian ini kita masak untuk Ya, berapa betul. orang ya? Untuk Ni 2 kita orang. estimate untuk 2 orang sebab ada 2. Okey. Baik, dan hari ni yang kita nak buat sekarang ni asam pedas klepot ikan jenaha. Ya, betul. Okey. Dan klepot ni kan kalau masak dengan periuk lain Kalau beza masak banyak periuk ke? lain Kena lama sikit sebab kalau periuk lain dia lebih nipis. Ah. So bila nipis dia cepat hangus ataupun cepat garing. So dia tak so macam cili ni kita nak maintain dia tak berapa pedas. So kita kena goreng dan garing biar dia garing. Sebab kan Helmi biasanya kalau kita makan masakan klepot ni kita makan dekat kedai tau. Dekat rumah kita tak tahu praktikal ke tak kita nak masak dalam klepot ni. Pendapat Ya. Helmi? Okey saja. Kalau macam saya prefer klepot. Ya? Dia lebih lagi panas and then kita bila benda kita makan benda panas dia lagi lah. So dengan berpeluh je. So, nikmat orang kata. Okey, teruskan. Okey, dan dalam pemilihan ikan pula hari ini kita guna ikan jenaha kan. Adakah ini ikan yang paling sesuai kalau kita nak dengan asam pedas? Untuk customer kami dekat Asam Pedas Klepot Balakong, memang ini adalah favourite utama diorang. So apa-apa diorang akan request ikan jenaha, especially kepala. Diorang akan request kepala. Puas makan puas makan. So dia akan request kepala, so kita orang akan prepare ikan jenaha. So ikan jenaha mostly memang ramai customer nak lah dekat Asam Pedas Klepot Balakong. Okey. Dan lepas dah ditumis, dah diletakkan paste, kemudian kita letak air. Ya, betul. Biar mendidih dulu sikit Ya, ke? betul. Okey. Lepas tu barulah kita letak Letak ikan. yang ni rempah-rempah ni dah Rempah-rempah ni kita sudah blend together. dah blend sekali blend tadi? together and then kita jadikan dia paste. Okey. Lepas tu Kita masukkan baru ikan. masuk. Okey. Itulah kadang-kadang bila nak masukkan ikan awal-awal kita takut dia hancur. Takut dia hancur. Kalau So, ada tip ke kalau nak tu kongsikan? biarkan dia mendidih dulu. Kita masukkan dia and then kita slowkan api. So jangan kacau terlampau kuat lah. Itu saja. Okey. Yang pasti sayur-sayur ni last kali lah Itu ya. last kali. Itu garnishing dia last kali. Okey, ni lagi satu ni ada kerisik ni. Ini kira macam nak tambahkan lagi sedap dan lemaknya. So kita orang letakkan kerisik. Itu last kita akan letak kerisik so dia nampak lagi lemak, dia nampak lagi sedap. So boleh try. Yelah kalau ni letak kerisik memang dia ni manis kira kan? rahsia dia lah. Oh ya? Dah macam rahsia lah ni. Apa kita share. Ilmu kan? Okey Helmi, selain daripada asam pedas klepot ikan jenaha, di kedai ada menu apa lagi? Menu asam pedas Selain asam pedas, asam pedas ada variety, ada dalam 5-6 variety. Antaranya? So ada telur ikan, ada ikan sembilang, dia macam ikan keli tapi ikan laut. Ikan jenaha, ikan kembung dan asam pedas tetel iaitu daging. Tetel. Dia ada daging dengan lemak-lemak sikit. So menu-menu lain ada juga ayam penyet, nasi ayam, bihun sup, kwetiau sup, ada juga ala carte. Ada macam-macam ya. So kita nak tarik customer, kita kena pelbagai kita punya makanan. Okey, dan kalau anda nak ikuti Instagramnya Asam Pedas Klepot Balakong. Ya, betul. Okey, kalau nak belajar masak-masak pula Instagram Helmi apa? Zul Extra. Zul Extra. Ya, betul. Okey, baik. Terima kasih Helmi. Kita boleh buat review untuk asam pedas lah. Okey. Sambil-sambil kita nak tunggu Helmi habis masak, nanti kita akan kongsikan hasilnya. Jom kita saksikan laporan yang disediakan ini. Tahukah anda, lauk asam pedas sebenarnya merupakan sejenis makanan masakan orang Minangkabau yang berasal dari Pulau Sumatera. Di Malaysia, asam pedas merupakan antara juadah yang amat terkenal dan sinonim dengan negeri Melaka dan Johor. Malahan ada juga yang mengubah suai resepi asam pedas tersebut mengikut cita rasa mereka sendiri. Kelainan dari segi rasa dan cara masakan sedikit sebanyak mampu menarik minat penggemar asam pedas untuk terus menikmatinya. Kebiasaannya roti canai akan dimakan bersama dengan kuah kari mahupun sambal bilis. Namun di Melaka, roti canai lebih popular dimakan bersama dengan lauk asam pedas ikan. Bagi penduduk di Melaka, mereka lebih menggemari untuk memakan roti canai bersama asam pedas kerana rasanya yang lebih enak dan pedas berbanding kari. Selain itu, ada juga yang membuat olahan lauk asam pedas dengan menggunakan bahan utama yang berlainan daripada ikan. Antara menu yang diolah dengan menggunakan rasa asam pedas adalah seperti shell out, oden, tahu asam pedas, kerang asam pedas dan sotong asam pedas. Bukan saja makanan laut sering dijadikan sebagai bahan utama, malah ada juga yang memperbaharuinya dengan memasak pasta asam pedas.
Rasanya yang berlainan dan unik membuatkan ramai penggemar makanan barat turut menyukainya. Ternyata dengan hanya satu resepi dapat dipelbagaikan cara penyediaannya mengikut kreativiti olahan tersendiri bagi menarik lagi minat orang ramai. Wow, macam-macam resepi yang dimasak menggunakan asam pedas. Pasta pun ada. Asam pedas menggunakan telur ikan pun ada. Dan ini dia. Kami nak kongsikan bersama dengan anda asam pedas telur ikan. Kita bersama dengan Puan Roslyn Abu Hassan, pemilik kantin asam pedas. Selamat tengah hari, Puan Roslyn. Hai. Puan Roslyn mungkin kena unmute. Saya tak dengar Puan Roslyn. Boleh Puan Roslyn dengar saya? Boleh unmute? Okey, saya tak dengar. Puan Roslyn perlu unmute mic dahulu. Tekan unmute tu. Boleh. Saya masih tak dengar Puan Roslyn. Okey, penonton dah tak sabar ni Puan Roslyn. Nak tahu macam mana nak masak asam pedas telur ikan. Puan Roslyn, boleh? Dah unmute? Maaf. Okey, baik-baik. Dah boleh dengar dah. Okey, baik Puan Roslyn. Minta maaf. Tidak mengapa. Baik, kita terus berkongsi. Apa? Terima kasih Gita. Terima kasih Hawa. Okey, baik Puan Roslyn. Mungkin boleh terus kongsikanlah asam pedas telur ikan. Puan Roslyn nak kongsikan resepi yang menggunakan telur ikan mana satu? Puan Roslyn? Oh. Kita ada telur ikan mayong, telur ikan tenggiri, telur ikan parang. Okey, di kantin kita ada. Okey, nampaknya mungkin kita menghadapi kesukaran untuk mendengar Puan Roslyn. Ini masalah teknikal. Tapi tidak mengapa, Puan Roslyn boleh teruskan. Hari ini nak kongsikan asam pedas telur apa? Telur ikan parang ataupun ikan tenggiri? Hari ni kalau video yang Kak Lin hantar tu adalah pedas telur ikan tenggiri. Tenggiri. Okey, baik Puan Roslyn. Mungkin boleh kongsikanlah kan. Ramai juga saya mungkin nak tahu macam mana nak masak ni sebab kadang-kadang telur ikan pun ada bau hanyir kan? Ya, betul tu. So Kak Lin lebih pada rebus dahulu bersama serai dan halia. Untuk hilangkan hanyir dia. Dan lagi satu alasan dia kerana bila kita masuk dalam kuah, dia tak akan memekatkan kuah asam pedas tu dan kuah tu tak akan bertukar warna. Still cantik. Dengar ke? Ya, dengar. Teruskan. Alhamdulillah. Okey. So kalau lihat di video tu, sekarang Kak menyediakan bahan-bahan untuk memasak telur ikan tenggiri. Kak Lin ada tambah satu herba di situ. Okey, apakah herba itu? Dia akan bagi aroma yang herba apa tu kalau boleh dikongsikan? Herba. Itu memang herba nama dia, Dek. Oh, herba. Okey, baik. Ingatkan sejenis herba. Okey, baik. Kalau kita lihat kat visual sekarang ni paste dia dah siap, dah orang kata disediakan, digiling dalam blender tu kan. Lepas tu bila nak masak tu apa yang saya tahulah kita harus biarkan kuah tu mendidih dahulu sebelum masukkan telur. Ya, betul. Dan kuah tu akan jadi cantik, merah. Okey, baik. Tumis sampai yang paling penting cili sampai naik minyak. Kuah mendidih. Kita boleh lihat sekarang selepas ni Kak Lin akan masuk telur yang Kak Lin dah rebus tengah masak. Ya. Dan dia tak akan menukar warna kuah tu langsung. Okey, dan Puan Lin mungkin boleh kongsikan yang ini resepi asam pedas dari negeri manalah sebab ada macam-macam jenis kan? Kak Lin orang Melaka, suami orang Johor. Kalau kat dapur kita orang beraduh tau. Pasal asam pedas. Semua nak menang. Kak Lin tukar sikit asam pedas Johor dia. Kak Lin masukkan halba dalam tu. Okey, jadi yang ni apa? Asam pedas macam mana? Hybrid ke? Johor style. Itu gemaran suami Kak Lin ni. Okey, Johor juga yang menang ya. Okey, baik. Puan Lin boleh kongsikanlah laman IG ataupun Facebook ataupun di mana lokasi restoran kalau ada untuk mereka mencuba
resepi asam pedas telur ikan tenggiri ni? Di kantin Asam Pedas, kita bukan hanya ada telur ikan tenggiri, tapi barang telur mayong. Lokasi di Residensi Bistaria, UK Bistari, atau boleh lawat alaman media kita, Instagram, Kantin Asam Pedas. Okey, dan baik. Facebook Kantin Asam Pedas. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Puan Lin. Terima kasih Sugita, terima kasih. Jaga diri. Okey, baik. Dan anda di rumah pastinya sudah pun terliur. Saya sempat baca komen-komen anda. Sedap. Terutamanya bila berkata mengenai burasak. Ada yang berkata, burasak terbaik, burasak mak saya yang buat. Memang awak suka burasak mak awak. Okey, apa pun. Bila bercerita mengenai asam pedas ni, pastinya bunga kantan wajib ada. Saya sendiri suka makan bunga kantan. Jadi ini dia kisah inspirasi di sebalik bunga kantan yang sempat kami kongsikan bersama dengan anda. Tanaman bunga kantan merupakan antara tumbuhan yang banyak khasiat serta mempunyai aromanya yang tersendiri. Pokok bunga kantan atau dikenali sebagai bunga siantan memainkan peranan yang sangat penting dalam masakan Melayu seperti laksa, asam pedas dan nasi kerabu. Manakala di Sumatera Utara pula, bunga kantan seringkali digunakan untuk merebus ikan. Dan di Bali, batang putihnya akan digunakan untuk membuat sos cili. Tanaman ini tidak memerlukan penjagaan yang rumit. Malah, ia lebih mudah membiak dan hanya perlu membiarkannya sehingga ia sesuai untuk dituai. Seperti Muhammad Azwan Muhammad Nur yang sudah mula menanam pokok bunga kantan sejak tahun 2015 lagi, baginya tanaman ini merupakan antara tanaman yang paling mudah untuk dijaga di kebunnya. Pada saya, bunga kantan ni satu tanaman yang mudah. Apabila pokok bunga kantan ni dia lebih kepada yang dikatakan 3T, tanam tinggal tuai. Jadi kita cuma ambil pokok dia tu macam pokok kunyit, macam pokok lengkuas, dia ada ubi. Jadi saya cuma ambil, tanam, kemudian dia akan membesar sendiri, dia akan hidup sendiri. Lepas tu sampai masa usia dia, kita boleh dah tuai dah je. Memang mudahlah tanaman bunga kantan ni. Kurang serangan makhluk perosak, serangga. Selain penjagaannya yang tidak rumit, bagi lelaki berusia 41 tahun ini, dia memilih untuk menanam pokok bunga kantan kerana permintaannya yang agak tinggi. Namun tidak ramai yang ingin mengusahakannya. Biarpun penjagaannya mudah, tetapi ada cabaran yang perlu dihadapi kerana pokok bunga kantan merupakan antara tanaman yang amat digemari oleh haiwan seperti monyet. Setakat ni cabaran je, kalau ikutkan, kalau serangan serangga ni dia tak ada masalah. Dia cuma haiwan jenis monyet ni. Monyet ni dia suka bunga kantan ni. Dia kalau dia dapat bunga kantan ni, dia suka makan dia punya ubi tengah tu. Jadi kalau di tempat-tempat kita kalau ada monyet, maknanya kita ada kena buat kawalan sikit lah. Lepas tu dia juga tak ada lagi lah. Serangan-serangan lain semua dia tak ada lah. Itu sajalah. Dia rendah sangat lah dia punya risiko tanaman kantan ni daripada serangan ni. Pokok ini ternyata bukan sahaja mudah untuk ditanam dan dijaga. Malah ia juga baik untuk dimasukkan dalam masakan kerana mempunyai khasiatnya yang tersendiri seperti bersifat antioksida dan baik untuk kesihatan kulit. Okey, asam pedas ikan jenahak sudah, asam pedas telur ikan parang pun dah. Sekarang ni kita nak belajar macam mana nak buat asam pedas gearbox ni, Encik Jo. Betul. Okey, bersama saya sekarang ni ialah Encik Johari Awang ya, pemilik rumah betul. Ketupat Cafe. Okey, kawan-kawan panggil John. Kawan-kawan panggil John. Okey, saya panggil Encik Jo lah hari ni ya. Boleh. Okey, tadi bila kita sembang-sembang kan berjam-jam sebenarnya nak masak beberapa benda depan ni kan. Okey, sekarang ni kita nak tahu tentang asam pedas gearbox ni dulu. Minyak pun dah panas. Kita nak letak apa dulu, Cik Jo? Okey. Okey, cantik dah. Sementara tu kan Cik Jo, nak rebus gearbox ni berapa lama tadi kita sembang? 5 jam. 5 jam 5 ya? jam sampai air daripada periuk besar tu sampai setengah lah.
Air dia reduce, stok dia kita ambil jadi macam ni. Jadi macam ni, macam jelly dah ya. Jelly gelatin. Ini bagus kalau nak awet muda ke apa. Ya. Okey. Maksudnya nanti bila kita nak buat asam pedas kita letak balik yang ni kan. Untuk asam pedas gearbox sajalah. Okey, kemudian kita nak letak apa dulu? Ini macam biasa kita bawang putih ketuk. Nak lebih pun tak apa kan? Bawang putih biasanya kalau buat macam ni dalam 5 ulas. 5 ulas dah okey. Sebab nanti kita akan masukkan bawang putih blend semualah. Tapi untuk hari ni saya tak blend semua, saya dah masak semua. Oh, dah masak semua? Kedai pagi tadi. Okey, dah dicampurkan dalam ni. Dalam ni ada bawang putih, bawang besar, cili kering. Bawang putih, bawang besar, lepas tu cili kunyit kering. hidup blend sekali. Okey, kunyit hidup sekali. Okey. Serai? Serai nanti. Oh, serai nanti. Okey. Sebenarnya kan yang buat saya tertarik ada tebu juga. Betul. Macam mana boleh ada idea nak letak tebu ni? Ini tebu ni asal dia daripada asam pedas orang Bugis. Asam pedas orang Bugis dia letak tebu. Especially kalau orang dulu-dulu orang Bugis dia masak asam pedas ikan parang dia, dia akan letak tebu kat bawah. Dia letak tebu, pucuk tebu semua. Dia letak bawah, dia letak ikan parang. Okey. Lepas tu dia lapik lagi tebu, letak ikan parang, lapik tebu, letak ikan parang. Oh, kenapa ya? Sebab tebu ikan parang dia nak masak bagi tulang dia tu lembut macam ikan sardin tu. Dia masak lama 15 jam. Okey. Jadi dia letak tebu tu supaya masak lama ikan takkan hancur. Saya rasa kan ikan pun akan rasa naturally manis kot ya. Betul. Okey. Jadi maksudnya kalau kita dah letak tebu dalam ni, kita tak perlulah nak letak gula. Tak perlu. Tak payah dah lah ya. Gula semua tak perlu. Kita pakai natural sweetness je. Okey, baik. Okey, resep ni datang dari mana, Cik Jo? Ini daripada isteri saya. Iya? Isteri pula asal ni memang resepi turun-temurun ke macam mana? Resepi daripada keluarga dia lah. Sebab bagi saya ini cukup unik sekali lah gearbox ini. Okey, dan biasanya kan kalau saya sendiri Cik Jo makan asam pedas ni mesti dengan nasi. Saya tak pernah cuba dengan benda lain. Rupanya ada orang makan dengan roti canai lah. Betul. Dan dekat sini makan dengan apa? Burasak. Burasak. Ini di Johor ya? Ini kalau orang Bugis, Bugis Sabah, Bugis Sarawak, Bugis Brunei, mana-mana Bugis lah. Dia orang akan tahu burasak ni. Ni makan dengan asam pedas gearbox. Asam pedas gearbox, asam pedas ikan parang pun memang terbaik. Okey, itulah lembut dia. Ni pun nak masak berjam-jam juga kan? Ini 15 jam. Ini 15 jam ya rebus. nak rebus burasak ni. Okey, baiklah. Okey, sekarang tengah tumis-tumis dulu dah dimasukkan tebunya. Tebu dah masuk tadi. Lepas tu masukkan serai. Okey. Simple je asam pedas ni. Ya. Okey, dan bila kita dah tumis-tumis semua ni, yang gearbox ni akhir sekali ke macam mana? Akhir sekali. Lepas kita dah masuk benda ni. Ini dia punya balance air rebusan gearbox lah. Kalau kita tak nak masukkan yang bahagian lemak ni tak apa ke? Rugi. Rugi ya? Ini yang sedap. Rasa dia jadi macam ni sebab ada orang kalau risau nak makan lemak-lemak. Kalau health conscious. Kalau yang sekali-sekala tak apa, sebulan sekali okey. Maksudnya kan kalau lah tak letak tu memang rasa kurang lemak lah ya. Dia kurang kek kan? Kurang kek kan. Ya Allah, tengok pun. Okey, dan berapa lama ni kita nak cairkan dia ni? Ini biasanya sebab semua gearbox dah rebus, paste dia asam pedas ni pun dah masak siap-siap. So tak perlu lama, dalam 20 minit settle. Yang preparation dia tu je yang lama. Dia punya? Preparation dia. Sebab tadi Cik Jo kata nak buat paste pun berapa paste jam 2 jam. 2 jam. Lepas ditambah letak air, tambah air kering, tambah air kering. Itu Yalah, yang bukan senang kita dapat satu masakan betul-betul penuh rasa tu kan? Sebab tu kadang-kadang kalau nak tahu asam pedas tu dia tak betul-betul masak, bila kita makan kuah tu, kita akan rasa cili kering dia. Dia ada rasa flavor cili kering, cili yang belum masak. Itu maksud dia tak fully masak lah tu. Tak masak dengan penuh kasih sayang. Ya, betul. Okey, baiklah Cik Jo, di Rumah Ketupat Cafe ni apa lagi menu yang ada di situ? Menu kita ada makanan hari raya. Ketupat nasi, ketupat palas, burasak, lepat loy, rendang daging cili padi, daging masak hitam,
rendang ayam, Okey. seunding kelapa udang kering, kuah kacang, kuah lodeh, lontong semua ada. Ada macam-macam Setiap list tu hari. ya. Okey, terima kasih banyak-banyak Cik Jo. Kalau nak ikuti Instagram, Rumah Ketupat Ya, Official betul, ya. betul. Rumah Ketupat Official. Okey, baiklah. Banyak lagi yang ingin kami kongsikan kepada anda. Okey, ni kita nak masukkan gearbox ni. Okey. Kita masukkan ni gearbox. hero dia. Kita masukkan sekejap, lepas tu kita bagi dia betul-betul marinate. Berapa lama agak-agak? Dalam 15 minit. Okey, 15-20 lah. baik. Okey, Encik Jo, kita nak rehat dulu sekarang ni. Lepas ni kita tengok hasilnya ya. Okey. Jadi kepada anda penonton WHI, jangan ke mana-mana. Sama-sama kita saksikan hasil-hasil masakan hari ini. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Baik, kembali bersama kami dan dalam segmen tajukan hari ini kita akan bersama dengan Encik Mazlan Ibrahim selaku pengurus besar bahagian pembangunan franchise Perbadanan Nasional Berhad Pernas. Selamat tengah hari Encik Mazlan. Selamat tengah hari. Okey, baik Encik Mazlan, boleh terus kongsikan apakah inisiatif yang diambil oleh Pernas untuk tahun ini khususnya buat kaum wanita? Okey, terima kasih Wanita Hari Ini kerana memberi peluang pada Pernas untuk berkongsi sedikit tentang program-program dan inisiatif kita. Pada tahun ini kita ada 2 program khas yang kita lancarkan untuk melahirkan lebih ramai usahawan-usahawan terutama yang ke arah perniagaan franchise lah. Yeah. Satunya projek Accelerator program yang kita namakan Accelerator, di mana memberi peluang kepada pemilik-pemilik perniagaan untuk mengembangkan perniagaan mereka melalui franchise. Dan berkaitan topik hari ini, lagi satu program ialah Be Your Own Boss. Wow, okey. Be Your Own Boss ni yang mana yang mencari perniagaan, peluang-peluang perniagaan ataupun mereka yang bekerja tapi berhasrat untuk menceburkan diri dalam perniagaan. Jadi Be Your Own Boss ni adalah satu program dalam konteks ni khas. Kita ada khas untuk wanita juga untuk wanita menceburkan diri dalam perniagaan terutama perniagaan franchise lah. So program ni kita panggil SWEET lah. SWEET Successful Women Entrepreneurs Engagement Talent. So memang kita buat khas lah, di mana program ini basically satu program yang komprehensif lah. Dari segi mula-mula kita bagi latihan dulu, pendedahan sedikit mengenai apa itu franchise, perniagaan franchise dan sebagainya. Kemudian kita juga dah latihan tu, kita bagi lagi pembiayaan. Kita tolong finance lagi. Kita bagi pembiayaan sehingga 90%. Special lah ni untuk wanita. Selalu kita bagi 70% saja. Tapi kali ini kita bagi hingga 70% dengan kadar pembiayaan yang lebih rendah lah. Jadi memang program yang istimewa lah untuk kaum wanita. Okey, jadi itu antara kriteria juga ya untuk program SWEET ya Encik Mazlan. Dan kalau boleh Encik Mazlan kongsikan juga apakah proses yang dilaksanakan melalui program SWEET ini? Okey, proses yang kita laksanakan of course satu, mula-mula kita minta siapa yang berminat untuk berdaftar terus dengan Pernas. Boleh ke website kita, boleh hubungi pegawai-pegawai kita untuk mendapatkan maklumat mengenai link-link ataupun cara-cara untuk berdaftar, dan ataupun terus ke website kita lah, di situ kita boleh berdaftar. Kemudian kita akan kumpulkan, kita akan menjalankan satu ujian sikit lah, ujian psikometrik senang sajalah. Bukanlah ujian yang susah. Just untuk menyemak profil peserta. Kemudian kita akan menyediakan program latihan selama 20 hari secara on off lah. Secara hybrid. Buat masa sekarang banyaknya kita buat secara online lah. Kita buat secara online, memberi pembedahan dan latihan. Semasa tu juga ataupun lebih kurang selepas tu kita akan menjemput perniagaan-perniagaan franchise atau pra-franchise yang kita ada di bawah jenama-jenama yang di bawah kerjasama dengan kita untuk berjumpa dengan peserta-peserta ini dan bercerita mengenai apa perniagaan tersebut dan sebagainya. Dan kita panggil program padanan lah. Okey, baik. So di mana
selepas mereka tengok kalau yang mana berminat ataupun teringin nak buka bisnes ni, so kita boleh padatkan dan kita bantu secara kewangan lah untuk pembiayaan. Dan Encik Mazlan, program Sweet ini adalah secara percuma dan tiada sebarang charge. Jadi mungkin Encik boleh kongsikan juga apakah antara latihan dan modul program ini? Okey, program modul-modul yang kita terlibat, satu pertama sekali ialah kita transformasi minda lah orang kata. Sebab banyak peserta kita sebelum ni tidak pernah berniaga ataupun teringin berniaga tetapi tidak mempunyai peluang ataupun kesempatan dan sebagainya. Jadi kita nak kita panggil mind shift di mana kita nak sediakan mereka lah sebagai usahawan ni, the challenges dan cabaran yang akan ada lah transformasi minda. Kemudian kita juga akan berkongsi secara umum mengenai apa itu keusahawanan, pentadbiran kewangan, perniagaan dan sebagainya, apa itu franchise, dan juga kita ada jugalah elemen-elemen kerohanian yang kita gabungkan sekali. Okey, baik. Dan bunyinya seperti amat berguna untuk mereka yang ingin memulakan perniagaan. Dan di sini Encik Mazlan boleh kongsikan apakah jenama franchise yang mengambil bahagian dan boleh diterokai oleh peserta program Sweet? Okey. Mungkin ada paparan mengenai jenama-jenama yang terlibat. Tapi secara amnya antara yang brand-brand ataupun perniagaan-perniagaan yang terlibat ialah perniagaan berbentuk makanan lah kebanyakannya. Makanan, kemudian kita ada juga pendidikan awal kanak-kanak dan juga perkhidmatan seperti cuci dobi, self-service, dobi, laundry. Kita juga ada peruncitan dan juga retailing lah. Baik. Seperti yang tertera di kaca TV ya. Dan di sini di penghujung ini Encik Mazlan, apakah harapan Pernas buat dengan program-program baru yang ditawarkan ini? Secara ringkasnya. Okey. Harapan kita sememangnya untuk lebih ramai lagi lah terlibat. Saya pasti ramai yang ada hasrat untuk memula perniagaan. Tambahan dalam keadaan sekarang ni ramai yang mungkin hilang pekerjaan ataupun mencari sesuatu yang lebih menjamin lah. Jadi saya berharap sangat untuk untuk explore this program dengan kita dan cuba mendapatkan peluang-peluang perniagaan yang tersedia. Baik, terima kasih Encik Mazlan atas perkongsian itu tadi. Dan bagi anda yang berminat, anda boleh layari www.pernas.my untuk mendaftar dan mengetahui lebih lanjut. Terima kasih Encik Mazlan. Dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan berhenti berehat. Tapi sebelum itu kami nak kongsikan bersama dengan anda laporan yang sempat disediakan oleh rakan wartawan kami berkaitan dengan tanah runtuh di Sungai Penchalak. Jom kita saksikan. Tolong mak tersepit, tolong keluarkan mak. Dan Latif kata, ya Allah, kalau aku hidup, hiduplah. Kalau aku mati, mati terus. Di belakang saya ini adalah keadaan terkini runtuhan tanah yang berlaku pada sekitar jam 12.30 tengah malam Ahad lepas dan telah pun mengakibatkan 94 buah rumah terjejas di mana 24 buah rumah lagi musnah. Dan difahamkan juga 291 orang mangsa telah pun dipindahkan ke pusat pemindahan sementara SK Sungai Penchalak. Bagaikan mati, hidup semula. Itulah apa yang dirasai oleh Nur Azwani Muhammad Jamin, 36 tahun, mangsa tanah runtuh yang tertimbus bersama ibunya. Dia yang terperangkap berjaya dikeluarkan dalam masa 30 minit. Manakala ibunya, Nurbaya Harun, 72 tahun, mengambil masa lebih kurang 1 jam untuk dikeluarkan oleh pihak bomba. Sebelum kejadian tu berlaku, suasana kat rumah saya tu memang sunyi sepi, tak ada bunyi. Biasa ada bunyi cengkerik, ada bunyi burung, ada bunyi macam-macam lah. Maksudnya ada binatang punya bunyi. Tapi masa kejadian tu memang tak ada bunyi apa-apa. Sunyi je. Hati saya tak sedap. Berdebar-debar je saya rasa. Lepas tu saya bangun untuk pergi ke buka pintu. Pintu tu dah ketat. Pintu rumah saya tu. Saya cakap, pintu ni ketat, tak pernah pun ketat. Tarik-tarik tak boleh. Dalam usaha saya nak buka pintu tu, tiba-tiba saya dengar bunyi ranting prak macam tu. Bila bunyi ranting prak macam tu, saya terkejut. Lepas tu mak saya pusing kat saya sebab dia tengah duduk. Dia tanya kat saya, "Wah, ni apa tu?" Lepas tu saya cakap, "Mak,
tanah runtuh atau pokok kat atas ni tumbang. Bangun. Saya nak bangun ambil mak tu, tak sempat, pintu pun dah tak ni, tahu-tahu dah kena tolak. Saya fikir nak selamatkan mak saya dulu sebab mak dah jerit-jerit. Mak kata, Wani sakit Wani. Mulut mak berdarah. Lepas tu mak kata, dada sakit, kaki sakit, berat. Mak cakap, saya kata, sabar mak, sabar. Kita tengah diuji, saya cakap. Saya cuba istighfar, tenangkan hati saya. Dalam keadaan macam tu, mulut mak saya berdarah. Sikit rasa takut pun tak ada. Yang ada kekuatan saya masa tu untuk usaha keluarkan mak saya dahulu daripada runtuhan tu. Sebab saya rasa masa tak nak fikir apa dah. Yang saya cakap, mak saya dulu. Pada malam kejadian, seramai 67 mangsa termasuk warga emas dan bayi hanya tumpang berteduh di sebuah pondok kecil yang merupakan tempat menternak ikan. Suasana kucar-kacir dengan bunyi teriakan serta jeritan yang datang dari pelbagai arah masih jelas di ingatan mereka hingga membuatkan ada di antara mangsa masih lagi trauma. Bila kita nak fikir balik memang akan rasa perasaan tu akan wujud. Bila kita duduk sorang-sorang kita akan flashback balik. Okey, benda tu berlaku macam trauma memang yang tak dapat dilupa. Dan saya pun tersepit masa tu. Nasib baik saya panggil anak saya, minta tolong anak saya cepat datang. Memang saya tersepit. Masa saya lari tu, saya ingat ramai orang kat situ, saya pergi kat diorang. Punya diorang lari macam simen tu terangkat. Saya nak lari, saya terjatuh. Lepas tu terus saya tersepit kat situ. Saya minta tolong anak saya yang tua tu datanglah. Tak tahulah tenaga mana dia dapat batu besar tu dia angkat, keluarkan saya daripada situ. Sehingga kini semua mangsa masih belum dibenarkan pulang ke rumah kerana bimbang runtuhan tanah akan berlaku pada bila-bila masa. Apa yang boleh dilakukan mereka sekarang adalah dengan tetap bersabar dan menunggu arahan pihak berkuasa untuk pulang ke kediaman masing-masing. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini, terima kasih kepada anda yang setia dari awal siaran sampailah sekarang. Macam-macam yang kita belajarkan, tip-tip nak masak asam pedas. Dan lepas ni Hawa bolehlah pulang ke rumah untuk masak asam pedas. Dan Hawa, kalau mereka terlepas siaran hari ini, mereka bolehlah ke laman Facebook ataupun YouTube WHI untuk menonton siaran ulangannya. Dapatlah inspirasi untuk masak asam pedas. Ramai yang terliur cakap, "Ui, lah lapar lah tengok asam pedas gearbox ni, asam pedas ikan jenaha ni." Betul. Okey, jadi kami harap anda berjaya masak asam pedas anda. Okey, baik. Di penghujung siaran hari ini, Hawa, mungkin kita bolehlah ingatkan mereka sekali lagi untuk berjaga-jaga. Betul tu, sebab sekarang ini cuaca tidak menentu. Kita pun dah kongsikan perkembangan terkini kan. Betul. Kawasan-kawasan yang dikatakan hotspot tanah runtuh. Jadi sebelum mandu tu pastikan anda cek dulu destinasi laluannya selamat ataupun tidak. Kita harapkan supaya kita semua dilindungi daripada wabak dan juga bencana ya. Ya, betul. Dan antara mereka yang terjejas Hawa akibat banjir yang melanda ini adalah juga ibu-ibu tunggal. Jadi esok WHI membawakan anda perkongsian bersama dengan ibu-ibu tunggal yang terjejas. Jadi sama-samalah kita memberikan mereka sokongan yang diperlukan. Jangan lupa esok WHI jam 12.30 hari. Saya hari ini siaran terakhir saya untuk tahun ini, jadi jumpa anda tahun hadapan. Ya. Oh, last kan? Ya, last. Jumpa tahun depan ya. Okey, kami undur diri dulu. Jumpa lagi. Bye. Terima kasih. Bye-bye. Kepada si suami kepada anaknya, dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata